pertama graf sin. Simple aja. Sudut yang cover biasanya sudut antara 0 darjah hingga 360 darjah. Itu bermaksud pada suku pertama hingga suku keempat. Kadang-kadang dia suka bagi sudut ini dalam bentuk radian. Kadang-kadang dia bagi darjah. So kadang-kadang dia bagi radian. Kalau radian, 2 pi radian bersamaan dengan 360 darjah. So sudut yang untuk graf nanti dia hanya biasanya terbatas kepada antara 0 hingga 360 saja. Itu asas dia. Jelas ya? Apa dia graf sin? Saya pergi kepada graf sin. Kita tengok graf sin. Dalam buku pun ada, tapi saya tunjukkan. Okey, katakan y sama dengan sin x. Maka bagaimana bentuk graf sin? So, kita buat graf paksi x, paksi y. Ini paksi y lah ya. Okey, so untuk graf sin, dia bermula dengan 0. Maksudnya dia bermula kalau ini sini. Naik atas, dia turun balik, dia turun sampai dia. Alright. Itu graf sin. Lah, tak nampak? Hilang ya? Naik, turun, naik. Okey. Apa nilai yang ada pada setiap paksi X itu dan juga paksi Y? Untuk paksi Y, nilai yang paling tinggi ialah nilai 1. Maknanya graf ini dia tidak boleh melebihi nilai 1 dan dia tidak boleh kurang daripada negatif 1. So nilai Y itu terletak antara 1 hingga negatif 1. Kemudian kat tengah-tengah ni ialah 180 darjah. So yang paling hujung ini ialah 360 darjah. So di mana 90? Sini. 90 darjah. So yang ini dia akan jadi 270 darjah. Nampak tak graf dia? Itu asas dia. Graf untuk Y sama dengan sin X, di mana X terletak antara 0 hingga 360 darjah. So dia akan bermula dengan 0 darjah dan juga 0 nilainya. 0 darjah. So nilai Y-nya adalah 0. So koordinat 0, darjah 0. Permulaan graf sin. Dia naik ke atas. So berapa nilai sin 90 kalau kita lihat daripada graf ini? Y sama dengan sin 90 darjah. Tengok daripada graf saja. Jangan tekan kalkulator. Berapa graf nilai sin 90? 1. Ya, 1. So Y sama dengan sin 90. Jadi Y bernilai 1. Daripada graf ini kita boleh dapat nilai untuk 0, 90, 180, 270 dan juga 360. So daripada graf ini apakah nilai Y sama dengan sin 180? Berapa nilai Y jika sudutnya 180? 0. Tengok pada graf tu yang warna biru tu. Pada sudut 180 darjah, sin 180 darjah, nilai bagi Y ialah 0. Dia letak pada paksi X. Kemudian kita juga boleh cari nilai Y sama dengan sin 270 darjah. Berapa nilai Y? Kalau sin 270 darjah. Berapa? Negatif 1. Negatif 1. 270, nampak tu grafnya, dan dia akan bertemu di bawah ni, dan nilai pada paksi Y ialah negatif 1. Dan akhir sekali iaitu Y sama dengan, ada yang baru masuk. Saya bagi baru ada yang masuk. Okey, so nilai akhir sekali ialah nilai Y sama dengan
sin 360. Berapa nilai Y jika sudutnya 360? Oh, Kosong. kosong kan? Nampak tak? So, kalau sudut 90, 180, 0, 270 dan 360, tak perlu guna kalkulator. Kita guna graf, kita dah nampak dah. Kalau guna kalkulator lagi cepatlah, tekan je kalkulator keluar lah kan. Tetapi daripada graf, kita boleh dapatkan nilai bagi sin 0 darjah, 90 darjah, 270 darjah dan juga 360 darjah. Berdasarkan graf sin. Sebab sudut basicnya mesti letak antara 0 hingga 360 darjah. Ini dia punya graf asas dia. Apa-apa graf yang lain, katakan kita ubah nilai sudut, kita ubah nilai perkali dia pun, mesti berdasarkan kepada graf sin X. So yang ini kena ingat tau, graf sin X yang basic. Satu ni kena ingat. Yang lain tu kita ubah suai saja. Nanti yang lain tu kita akan ajar di hujung tajuk nanti. Boleh Jelas tak? Graf sin? Sebelum kita pergi kepada graf cos. Okey. Sekarang ni kita pergi kepada graf cos. Okey, untuk graf cos pula, Y sama dengan cos X. C dengan cos sebenarnya nilai yang sama. Dia bukan yang sama, dia adik-beradik tau. Sin cos ni adik-beradik. Cuma dia saling bertentangan antara satu sama lain. Itu je. Dia lebih kurang. Okey, macam mana bentuk graf dia? Saya bina Pak Sin. Yang basic ni kena ingat tau. Sin tadi mula daripada bawah kan? Betul tak? Graf sin dia bermula daripada bawah. Tetapi untuk graf cos, dia mula dari atas. Dia mula dari atas. Alah, hilang. Macam mana hilang? Hilang aja. Kenapa cik hilang je? Okey, ini graf cos. Itu graf cos. Di mana paksi Y, ini paksi X. Apa nilai paling hujung sekali ni? 360. Ya, 360. Permulaannya 0 darjah. Di tengah-tengah kat sini ya, ini 180. Nampak? Tengah-tengahnya 180. Di sini ialah berapa ni? 90. Silangan ni 270. So itu saja basic dia. 90 darjah, 180 darjah, 270 darjah dan juga 360 darjah. Daripada sini kita boleh dapatkan nilai apa? Y sama dengan cos 0 darjah. Berapa sudut dia? Tak payah tekan kalkulator. Okey, nilai atasnya berapa? 1. Bawahnya mesti negatif 1. Sebab dia dengan graf sin sama nilai untuk paksi Y dia. 1 hingga negatif 1. Dia tak boleh lebih dari 1, tak boleh kurang daripada negatif 1. Dia terletak antara, nilai Y-nya terletak antara negatif 1 hingga 1. Cuma nilai X ni bergantung kepada sudut yang diberi nanti. Tetapi basicnya sudutnya yang kita kira ialah, sudut untuk X yang kita kira ialah antara 360 darjah hingga 0 darjah. Ini yang basic, asas dia. Itu kalau dia bagi dalam bentuk darjah, dia juga boleh bagi dalam bentuk radian, 2 pi radian, X 0 radian. Nampak tak? Sama kan? Itu 2 pi radian. RAD. Okey, 2 pi radian. So, daripada sini kita boleh cari nilai cos. Cikgu, Ya. ada orang nak masuk. Ada orang nak masuk? Ya.
Okey, ada. Okey, Qurratu Ain dengan Muhammad Fahmi. Alright. So, untuk graf cos, dia sama dengan sin juga, tetapi sin dia mula daripada kosong. Tetapi cos mula dari satu, dia mula dari atas. So, dia turun ke bawah, sampai paling bawah -1, dia naik balik ke atas. Itu graf cos. Dari sini kita boleh cari nilai dia. So, cos kosong darjah, berapa nilai cos kosong darjah daripada graf? Kosong darjah 1 kan? 90 darjah? Kosong. Kosong. Kalau cos 180 darjah? -1. -1. Cos 270 darjah? Kosong. Kosong. Dan akhir sekali, cos 360 darjah? 1. Atas 1 ya. Ini 360 sini. So nilai Y-nya adalah 1. Nampak tak? Boleh ya? So graf sin dengan graf cos ini basic dia. Ini kena tahu asas dia. Untuk yang lain-lain nanti saya ajar di hujung nanti. Di hujung tajuk nanti saya akan bincangkan pelbagai bentuk graf. Jika kita ubah suai graf yang asas ni menjadi cos 2x ke 5 cos 3x ke, kita boleh ubah suai graf. Tetapi asasnya yang ini. Nilai Y terletak antara 1 hingga -1. Sudutnya antara 0 darjah hingga 360 darjah. Itu kalau diberi dalam darjah lah. Kadang-kadang dia tak nak bagi darjah, dia bagi dalam bentuk radian. So kena guna dalam bentuk pi. 2 pi untuk 360. Kalau kita letak pi berapa? Tertukar dalam pi. 0 darjah, 0 lah ya. Kalau 90 darjah, okey, 180 ni pi. 270 berapa? 360 2 pi. 270 berapa dalam bentuk pi? 3/2 pi. Betul? Dan kalau 90 darjah 1/2 pi. Nampak? Kalau dibagi dalam bentuk radian. 180 pi. 360 2 pi. So 270 darjah dalam bentuk radian ialah 3/2 pi radian. Dan kalau 90 darjah setengah daripada pi radian. Jelas tak setakat ni? Biasanya dia akan mungkin bagi dalam bentuk radian ataupun dia mungkin bagi dalam bentuk darjah. So 2 pi 360. 3/2 pi 270. Pi 180. Setengah pi 90. Kosong lah sama je. 0 radian, 0 juga darjah. Itu graf untuk cos, basic dia. Okey, tengok sin. Apa beza dengan sin? Ini sin. Sin mula dari Bawah. daripada 0, daripada paksi asalan. Sin bermula dari bawah. Dia bermula dari paksi asalan. Dia naik, lepas tu dia turun, habis. Dia habis di paksi X. Tetapi untuk graf cos, dia mula dari atas. Dia mula dari atas. Ini dari atas. Ini graf cos ya. Dia mula dari atas, dari 1. Maknanya sudut 0 darjah, nilai sin Y sama dengan cos 0 ialah 1. Dia mula dari 1. So itu mula dari 1 dia turun sampai paling bawah, sampai tengah-tengah dia naik balik. Sampai kat tengah-tengah ni sini dia naik semula ke atas. So 180 ialah dia punya paksi simetri dia tengah-tengah dia. Nampak tak? Graf cos dia ada paksi simetri. Betul tak? Dia paksi simetri dia kat tengah-tengah tu. Dekat 90 darjah ialah dia punya paksi simetri. Kiri kanan tu sama. Tetapi graf sin dia tak ada paksi simetri, dia berlekuk. Dia punya lengkung dia tu atas dan bawah tu sama. Cuma satu ke atas, satu lagi kat bawah. Itu untuk graf sin. Tapi graf cos dia mesti bermula dari atas. Dari atas sampai 180. 180 dia punya tengah-tengah dia.
And then dia naik semula, melengkung semula ke atas. Ke nilai Y sama dengan 1 untuk sudut cos 360 darjah. Nilai Y-nya ialah 1. Dapat tak idea sin dengan cos? Graf dia macam mana? Boleh? Cos? Ada pertanyaan? Any question? Tak No? ada. Ya? Tak ada? Tak ada ya? Kalau tak ada, kita pergi kepada graf yang terakhir. Apa yang terakhir? Tan. Graf yang terakhir, graf... Apa yang terakhir? Tan. Tan. Graf tan, dia lain sedikit. Dia tak sama. Sin cos ni dia macam adik-beradik. Tan ni jauh sangat. Ini memang saudara jauh-jauh lah. Tapi sin cos dia macam adik-beradik yang ciri-ciri yang hampir sama tetapi agak berbeza. Itu saja. Cirinya sama. Dia punya ayunannya sama. Dia berayun pada nilai 1 hingga negatif 1. Nilai Y antara 1 hingga negatif 1. Tetapi nilai tangent, graf tangent, Y sama dengan tangent X, lain betul. Untuk sudut antara 0 hingga berapa tadi? 360 ataupun antara 2 pi radian hingga 0 radian. Mana-mana boleh Kadang-kadang dia bagi dalam bentuk darjah sudutnya, kadang-kadang dia bagi dalam bentuk radian. So jangan pelik lah. So dia boleh bagi kedua-dua bentuk sudutnya. Boleh dalam bentuk radian, boleh dalam bentuk darjah. Alright. So macam mana graf dia? Okay, saya lukis graf dia. Graf ni kena ingat, yang basic ni kena ingat. Jangan tak ingat yang basic ni. Kalau dah yang lain tu tak masalah lah. Tapi basicnya mesti kena ingat. Okay. Okay, so ingat antara 0 hingga 360. Itu dia punya asal dia. So ini paksi X. Okay, paksi Y. Kemudian ini paksi X. Okay, kemudian ada yang baru masuk lagi. Okay. Amirul. Alright. Okay, so kita dah masuk graf yang ketiga dah, graf tangent. So graf tangent ni pula, dia bermula, dia pelik, bukan dia pelik, memang pelik lah. Tak macam tadi. Dia mula daripada bawah. Naik sikit. Naik dan naik, tak habis-habis. Lama habis. Okay. Hilang. Kenapa si hilang ni? Hilang tak? Okey. Itu dia punya specialnya graf tangent. Kemudian dia garisan merah ini akan naik ke atas tak habis-habis tau. Dia naik ikut suka dia kerana ada satu garis warna hijau putus-putus ni. Garis hijau ni ialah garis yang di mana garis merah itu akan pergi je ke atas tapi tidak menyentuh, tidak akan kena pada garisan hijau. Dia tak akan kena garisan hijau itu. So, sudut pada garisan hijau ini ialah berapa agak-agak? Cuba tekan tangent 90 darjah. Kalkulator sekarang. Ambil kalkulator, cuba tekan tangent 90. Sama-sama kita tekan. Berapa nilai tangent 90 darjah? Made error. Dia keluar apa? Make error kan? Maknanya pada nilai sudut 90 darjah tidak ada nilai untuk tangent X. Tidak ada nilai. Nilainya tak tertarik. Maknanya graf tangent warna merah itu dia akan pergi je ke atas ni. Dia akan pergi je ke atas tapi dia tidak akan menyentuh garisan warna hijau. Kalau kita panjangkan graf ni dia akan naik lah. Tapi dia tak akan menyentuh garisan yang warna hijau. Dan di sini ialah sudutnya 90 darjah. Ataupun pi per setengah pi radian. Kalau dalam radian. Kalau dalam darjah 90. Nampak tak? Okey. Kemudian untuk akhir ni pun kemudian dia macam ni turun.
Dia tidak akan menyentuh garisan hijau tu. Alamak, hilang aja. Okey. Dia tidak akan menyentuh garisan hijau tu. Kerana garisan hijau adalah garisan yang dipanggil apa? Dipanggil, saya lupa nama, amplitude ke apa. Ada nama dia. Di mana garisan ini asymptote. Dia panggil asymptote. 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 Garisan hijau. Di mana apakah nilai yang tidak ada nilai seperti 90 tadi? Cuba cari. Agak-agak kat sini berapa ni? Garisan hijau yang kedua tu berapa nilai dia? 207. Cuba tekan tangent 270. Tekan kalkulator, tangent 270. Dia keluar apa pada kalkulator? Mat error. Maknanya di sini pada sudut 270 tidak ada nilai. Tidak ada nilai tangent. Kerana dia pada nilai tersebut, graf warna merah ini dia akan pergi je ke atas tapi dia tidak akan menyentuh garisan warna hijau. Garisan asymptote itu dia tidak akan sentuh. Dia hanya pergi dekat aja tapi tak akan sentuh. Nampak tak? So ada dua lah. Dan satu lagi graf yang pelengkap sebab sudut kita mesti buat sampai 360 darjah. So ada lagi satu graf yang tak habis ni. Satu lagi. Jangan skip. Ini divided X. Ini divided Y. Okey, kemudian grafnya akan ambil dari bawah sebab tadi dia mula dari, dia naik ke atas daripada kosong tadi. Kosong darjah, dia naik ke atas. Dari sini pula daripada 360 ni dia turun bawah. Tapi dia tak akan pergi menyilang pada paksi. Macam hilang ini. Macam mana kamu nampak sekali hilang-hilang je? Ada lepas tu hilang. Itu gerak. Alamak, hilang pula. Okey. Okey. So berapa sudut kat sini? Tengah-tengah ni? 180 darjah. So graf tangent dia lain. Sangat lain dengan graf sin dengan cos. Kerana dia ada nilai yang tak tertakrif. Nilai 90 tak ada, 270 pun tak ada. So graf itu tidak boleh menyentuh garisan warna hijau. Sebab itu adalah garisan asymptote. Di mana kalau kita tekan tangent 90 tak ada nilai. Dan juga nilai untuk paksi Y ni tak ada limit. Dia tak seperti sin cos. Sin cos untuk nilai Y dia 1 hingga negatif 1. Tapi untuk tangent tak ada. So pergilah di mana pun nilainya infinity. Dia boleh je naik ke atas. Sampai bila-bila. Dia tidak akan menyentuh garisan warna hijau. Iaitu garisan asymptote. Kerana sudut 90 dengan sudut 270 tidak ada nilai untuk tangent 90 dan juga tangent 270. Okey. Faham setakat tu? 3 bentuk graf. Graf sin. Ini graf tangent ya. Graf tangent dan juga graf cos. Sin, cos, tangent. Sin dengan tangent, sin dengan cos grafnya hampir sama. Cuma dia ada bertentangan antara satu sama lain. Kerana saya kata sama kerana sin dengan cos nilai untuk y maksimum dan minimumnya sama. 1 dan negatif 1. Ini graf apa ni? Ini graf apa? Ini graf apa ya? Cos. Sama dengan cos. Cos dia mula dari atas, dia turun bawah sampai 90, turun lagi sampai 180. Sampai 180, dia naik semula. Dia melengkung ya, dia bukan tajam. Kamu tengok dalam buku tu. Bentuknya melengkung. Jangan buat tajam. Ramai murid bila dia buat lengkung, kadang-kadang terlupa tau, dia buat tajam di hujung. Contoh dia buat macam ni.
Macam tu. Betul tak? Tajam tu. Salah. Hilang. Dia tajam kat sini. Sepatutnya melengkung. Ini kesilapan. Ini jangan buat. Dia mesti melengkung. Graf tangent, sin, cos dan juga tangent dia melengkung. Okey, saya rasa itu saja untuk 3 jenis graf. Okey, sekarang jam pukul 10.56. Ini graf sin. Yang graf cos dan juga graf tangent. Kita tadi mula 10. Kita sepatutnya habis kelas pukul 11.55. Saya akan habis dalam 15 kita berhenti. Saya nak masuk sikit lagi. Habis dah graf saya. Itu saja graf yang saya nak ajar. 3 bentuk graf untuk sin, cos dan tangent. Yang lain-lain tu saya akan terangkannya bila kita dah belajar-belajar yang lain. Ini yang basic saja. Saya tak nak ajar yang graf-graf yang lain tu. Nanti kemudian. Boleh ya? So 3 ni kena ingat. Untuk sin, ini sin. Y sama dengan sin X. Di mana graf untuk sin X, dia mesti mula dari kosong. Dia mula dari kosong, dia naik atas, turun balik, sampai 180, dia turun lagi, sampai 270, dia patah naik, sampai 360. Itu graf Y sama dengan sin X. Kemudian graf cos, dia mula dari atas, turun ke bawah, sampai 180, dia naik semula ke atas. Okay. Itu perbezaan antara graf sin dengan graf cos. Sin mula dari bawah, cos mula dari atas. Okey, cuma graf tangent dia agak pelik sikit. Graf tangent kena tahu nilai yang tidak ada, iaitu nilai yang tak bertarikh, iaitu 90 darjah dan juga 270 darjah, kena buat garis putus. Menandakan garis tersebut ialah garis yang tidak boleh dilanggar oleh graf tangent. Okey. So graf tangent dia mesti mula dari 0 untuk yang sudut kosong lah. Sebenarnya kalau dia sambung belah sini dia akan jadi macam ni. Kalau dia sambung lah. Kalau kita ada nilai yang negatif. Tapi saya tak nak buat yang negatif. Okay. So graf cos dia mula dari kosong. Kemudian dia pergi ke atas. So pergi ke atas. Tetapi dia tidak akan menyilang pada garisan warna hijau. Garisan 90 darjah. Kerana itu ialah asymptot dia. Nampak tu, pergi je, naik. Tapi tak akan menyilang. Yang ni pula sama. Ni dia dari atas, tak tahu mana lah. Tapi dia akan turun dan sama sekali dia tidak akan menyilang pada paksi yang warna hijau. Garisan warna hijau. Tak boleh lintas ya. Dia tak bagi lintas. Satu lagi dia mula 360 ke bawah. Dan tidak akan menyilang garisan hijau yang saya panggil sebagai asymptot. Okey. Saya rasa itu saja untuk bentuk graf, untuk 3 jenis asas bentuk graf. Kemudian cuba tengok buku teks muka surat 211. 211. Okey, 211. Okey, 211 ya. Buku teks 211. Yang ini kita panggil sebagai identity. Identity asas. Basic identity. Okay, identity asas. Okay. Identity asas ada 3 saja. Kenalkan apa dia identity asas pertama? Ada 3. 1, 2, 3. Pertama ialah sin, kalau kita kuasa 2 kan, tambah dengan cos.
Kalau kita kuasa 2 kan juga sudut yang sama, nilainya mesti 1. Okey, contoh. Cuba ambil kalkulator, tekan sin 50 darjah, sin kuasa 2 50 darjah tambah cos kuasa 2 50 darjah. Seberapa nilai dia? Ambil kalkulator sekarang, tekan sin kuasa 2 kan. Sin 50 darjah kuasa 2 ataupun sin kuasa 2 50 darjah. Kemudian ditambahkan dengan, okey, macam mana nak tekan sin kuasa 2 dengan kalkulator? Dia kena letak bracket sin 50 darjah, tutup bracket baru kuasa 2. Kalau nak guna kalkulator. Tapi dalam penulisan, sin tu dia letak, kuasa 2 tu dia letak pada sin tu, di atas sin. Dia bukan di 50 darjah ya, kuasa 2 tu dia letak pada sin. Kalau cos dia letak kuasa 2 tu pada cos. Menandakan itu ialah cos kuasa 2. So sin 50 darjah kuasa 2 tambah cos 50 darjah kuasa 2 juga, berapa jawapan? Tekan kalkulator. Tekan kalkulator. Berapa jawapannya? 1. 1 kan? Kalau tak nak 50, kita bagi sudut lain pun boleh. Tak ada masalah. Sin kuasa 2, 40 darjah. Sin kuasa 2, 40 darjah. Ditambah dengan cos kuasa 2, 40 darjah. Sudut yang sama lah. Okay, berapa nilai dia? 1. Okay. Tekan kalkulator ya. Tambah cos 40 darjah kuasa 2, tutup bracket kuasa 2. So tambahkan kedua-dua, kita akan dapat nilai 1 ya. Okay, 1. Boleh? Dapat tak? So itu identiti yang pertama. Kemudian identiti yang kedua ialah penggunaan tangent. 1 ditambahkan dengan tangent kuasa. Kesemua identiti dia melibatkan kuasa 2. Identiti ni dia melibatkan kuasa 1 tambah tangent kuasa 2, jawapannya ialah secant kuasa 2. Secant kuasa 2. Boleh? Cuba ambil satu contoh sudut lah. Kita main-main dengan identiti ini. Ambil sudut 70. Cuba carikan nilai 1 tambah tangent kuasa 2 70 darjah. Seberapa nilai dia? Okay. Berapa nilai dia? Okay, berapa nilai dia? 1 tambah tangent kuasa 2 70. 1 tambah tangent kurungan tangent, kurungan ya. Tangent 70 tutup kurungan baru kuasa 2. Berapa dapat? 8 perpuluhan? Saya dapat 8 perpuluhan 5 549. 549 betul. 549. 8 perpuluhan. Okey, cuba cari nilai secant kuasa 2 70 juga. Berapa nilai dia? Secant ialah 1 per lupa dah. 1. S dia mesti dengan apa? Dia mesti berlawanan. Dia mesti dengan cos kuasa 2 70. Okay. 1 per secant ialah 1 per cos. So kalau secant kuasa 2, kita kena 1 per cos kuasa 2 juga. Okay, sekarang ni 1 per dengan cos kuasa 2. Berapa jawapannya? 85. Kuasa 2 70 kan? Cuba kalkulatorkan dulu. Tengok 1 per cos kuasa 2 70. Cos 70 kuasa 2. Okey. Nilainya tekan kalkulator. Kita akan dapat nilai yang
8.549. Sama kan? So kiri kanan nilai yang sama. So sebelah kiri kita dapat, ini sebelah kiri. Yang ini sebelah kanan, nilainya ialah sama. Sebelah kiri 8.549, sebelah kanan 8.549. Itu identiti yang kedua. Dan identiti yang ketiga ialah 1 tambah cot kuasa 2 theta sama dengan cosecant kuasa 2 theta. Ini identiti yang ketiga. So ada 3. 1, 2, 3. Yang ketiga tu yang warna hijau. Yang warna hitam yang pertama, yang warna biru yang kedua, yang warna hijau yang ketiga. Okey, let's say kita try buktikan dia. Ambil dia sudut apa-apa. Semak betul tak nilainya? So, ambil sebelah kiri dulu ya, ambil yang sebelah kiri dulu. 1 tambah cot kuasa 2, 50 lah. Contoh. Itu bersama dengan 1 tambah cot tu apa? Tukar dalam bentuk salingan. 1 per J. cot 1 per Tan. tangent. Kuasa 2, 50. Okey, berapa nilai dia? Berapa nilai? 1 tambah tangent kuasa 2, 50. So, 1 per tangent 50 kurungan kuasa 2. 1, okey. Tambah 1. Saya dapat 1.704. Itu nilai yang sebelah kiri. Cuba cek yang nilai sebelah kanan. Apa nilai sebelah kanan dia? Cosecant. Cosecant kuasa 2, 50. So cosecant kuasa 2, 50 ialah, cosecant ialah 1 per, berapa kalau cosecant? K dengan S. Sin kuasa 2, 50. Tengok, 1 per sin kuasa 2, 50. 1 per sin 50. Tutup kurungan kuasa 2. Okey, dapat 1, berapa jawapannya? Saya dapat 1, kalkulator ya, 1.704. Dapat tak? Kesemuanya memberikan hasil yang sama kiri dan kanan. Menandakan identiti ini betul lah. Ini boleh buktikan, saya tak tunjuk yang tu. Kita tunjuk secara didaktif. Okey, boleh? Ini yang pertama. Ini yang kedua. Sebelah sana yang kacau. Okey, ini yang nombor 2. Yang akhir sekali itu yang ketiga. Okey. Ada 3. Ada 3 identiti asas yang akan digunakan dalam penyelesaian persamaan trigo yang akan datang. Dapat tak? Dapat idea? Boleh ke? Ingat formula ni kena salin lah. Salin dia punya rumus ni. Identiti asasnya ada 3 ni. Sin kuasa 2 tambah cos kuasa 2 sama 1. Syaratnya sudut sama lah. Kalau sudut tak sama tak boleh. So sudut tu saya letak theta . Saya letak theta. So nak letak S pun boleh, ikut suka lah. So 1 tambah tangent kuasa 2 theta sama dengan secant kuasa 2 theta, dan identiti yang ketiga adalah 1 tambah cot kuasa 2 theta bersamaan cosecant kuasa 2 theta. Semua identiti ni melibatkan kuasa 2. Okey. Dapat? Yang kedua hari ni saya ajar, pertama graf basic, kedua identiti asas. Nanti kita boleh jawab lah soalan-soalan yang seterusnya. Saya rasa cukuplah untuk hari ini. Saya kata sampai 11 suku kan. Ini dah 11
11 minit. Okey, saya rasa itu saja hari ini. Jumpa lagi. Tapi sebelum tu saya nak kamu cuba tengok kerja rumah muka surat buku teks tu, muka surat 221. 221. Okey, jap. Habis saya kena terangkan lagi satu. Graf saya tak boleh bagi lagi yang ni. Okey, yang graf tu tak payah lagi. Just kamu lukis sendiri graf. Lukis cantik-cantik. Tugasan kita ialah pertama, nombor 1, lukis graf Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X. Lukis cantik-cantik, ingat ya. Dan ingat graf tu. Itu je. Lukis cos X, yang lagi satu graf Y sama dengan tangent X. Sudut antara, saya nak kamu letak sudut tu dalam bentuk radian. Labelkan sudut tu dalam bentuk radian. Kerana saya dah bagi dalam bentuk sudut darjah ya, tukar kepada dalam bentuk radian. Itu tugasan pertama. Tugasan yang kedua, lihat buku teks. Buku teks, muka surat. Muka surat 212. Latihkan diri 6.6. Nombor 1. Okey. Cuba buat soalan nombor 1 dan juga nombor 4. Alright. Itu saja. Okey. Sekian untuk hari ini. Jumpa lagi. Okey, sebelum tu saya nak tanya, adakah faham tak apa saya ajar ini? Dua benda saya ajar ini. Pertama, tentang apa? Graf, basic. Yang kedua? Apa yang kedua? Identity asal. Asas. Okey, identiti asas. Ada 3 tu. Kemudian kamu cuba latihan buku teks tu, gunakan identiti asas tu untuk selesaikan soalan nombor 1 dan juga nombor 4. Okey, guna identiti asas. Kamu pusinglah identiti tu macam mana supaya boleh selesaikan soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 1 tu direct je lah. Okey, 1 dan juga 4. Okey, itu saja. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada minggu depan, hari Isnin. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja. Okey, sama. Terima kasih, Cikgu. Alright, sama. Jumpa lagi minggu depan. So, cuba selesaikan yang latihan yang ada. Saya buat yang simple dulu. Saya tak nak buat yang crowded sangat. Kita cuba yang biasa dulu. Dalam pembelajaran kita guna yang biasa je. Bila dah buat latihan nanti saya akan pergi kepada yang lebih panjang lah. Soalan lebih panjang. Okey. Jumpa lagi.